Anda sedang mengikuti siaran Ta'awun Radio, Radio Ta'awun FM 100.5 MHz. Ta'awun Radio sedia menemani anda, dan anda juga boleh ikuti Ta'awun TV, TV membina kebaikan dan kedamaian melalui www.ta'awuntv.com, dan anda boleh ikuti rancangan ulangan melalui YouTube dan siaran langsung melalui Facebook Live Ta'awun TV. Hubungi 073-491-221 dan 081-957-0447. Ta'awun Radio dan Ta'awun TV bawah jagaan Masjid Ta'awun Bantu. Ada suatu ketika dulu, sebuah memori indah tercipta, melukis sejarah warga desa. รายการนี้เป็นรายการจากสถานีวิทยุตะอาวุนเรดิโอและตะอาวุนทีวีสามารถรับชมและรับฟังได้ทุกวัย Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tiap-tiap petang hari Ahad, jam pukul 4.30 sehingga pukul 5.30, kita mari jumpa di ruangan Sehari Sekisah raikan Walarang, insya-Allah dengan saya Dr. Abdullah Al-Usama. Dalam ruangan ini adalah kita nak bayak kisah tentang apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan insya-Allah kisah di dalam tarikh yang penting bagi orang Islam tahu tentang wawasan ataupun kisah-kisah supaya nak gunakan di dalam faham Al-Quran dan faham hadis, dan begitu juga boleh tahu faham jinjai kong Islam dan seterusnya, insya-Allah. Yang kita lupa tiap-tiap petang hari Ahad, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا هات الكف يا مسلمنا لا تغرق فالدنيا زوال فالغاية والهم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah berjumpa kita di dalam ruangan Satu Hari Satu Kisah raikan Walarang dengan saya Ustaz Abdullah bin Ismail bin Yusuf bin Talib Al-Usama. Alhamdulillah hari ini insya-Allah kita akan dengar satu kisah yang agaknya alhamdulillah adalah kisah masyhur, dan semua kebanyakan agama disebutkan kisah lelaki ini, kisah ini, dan begitu juga kita dengar kisah lelaki ini ataupun orang ini dengar bersama dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah ni adalah kisah yang masyhur, dan yang sebab itulah Ustaz cuba nak wari dan sebut kisah ni di dalam raikan kita ni. Iaitu siapakah orang ni? Dia adakah Quran sebut
adakah kau sebut tentang perkara ini ataupun kisah ini, dan nama sungguh dia apa dia, dan nama gelar dia apa dia, dan begitu juga kisah dia dengan Nabi Musa tu bagaimana. Hari ini adalah kita akan jumpa dengan seorang lelaki ataupun seorang nabi yang ada berbat tentang ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan disebut di dalam Al-Quran dalam surah Kahfi yang berbunyi وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Maka di sinilah ayat itulah yang tunjuk di atas kisah orang lelaki ini. Dan sesungguhnya orang lelaki itu ialah siapa, insya-Allah kita mari dengar pada hari ini lelaki itu disebut di namanya ialah Nabi Balya, Nabi Balya bil Malakan, ataupun setengah nama tu dinamakan Nabi Aliyah, nama setengah nama Balya. Kita guna kalimah Balya tu Imam Al-Barawi. Imam Barawi dia sebut, dan begitu juga orang lain pun sebut nama dia nama Balya. Jadi Balya tu dia khilaf di antara ulama, kata dia anak cucu Nabi Adam siapa kok Nuh ke, dia daripada Bani Israel. Dia Bani Israel. Tapi kita tetaplah, iaitu kebanyakan ulama kata dia adalah daripada Bani Israel dan daripada bakal raja. Mana kata dia tu jadi anak cucu raja. Anak cucu raja. Dan apabila dia jadi anak cucu raja daripada Bani Israel, kita kena ingatlah Bani Israel ni iaitu tun tekunya daripada Yakub. Yakub anak Nabi Ishaq. Anak Ishaq, Nabi Ishaq anak Nabi Ibrahim. Tu dah. Kalau ia jadi gajah, tapi ia takun gajah. Ia Bani Israel ia bagi dua takun. Takun Nabi dan takun gajah. Tu. Banyak kebanyakan orang jadi fak takun gajah tu, ia nak jadi gajah. Gajah for you Tapi fak takun Nabi tu ia nak jadi Nabi. Mereka supaya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tu jadi raja tu, jadi Nabi tu. Ya jari-jari benar. Nabi jadi. Dan begitu juga orang yang jadi Nabi dan jadi bakal raja ialah Nabi Balya ni. Nabi Balya. Jadi Balya ni, ia fak takun raja tu, ia lari daripada, ia tak seh. Hak taman raja pun ni, ada anak cucu fak raja, ia lari dan ia untuk ibadat. Jadi ia serah diri ia kepada ibadat. Supaya diri kepada ibadat. Malia bil Amalkan. Amalkan ni. Dikenal Malia dengan satu yang umat Islam kenal dia dengan Balya ni, dia tak kenal nama mana, tapi dikenal di alam dunia Islam itu kenal dengan nama iaitu Nabi Khidir. Nabi Khadir ataupun Nabi Khidir. Nabi Khidir ialah Nabi Khadir lah. Kita panggil Nabi Khadir, Nabi Khadir dah. Bahasa Arab bagi Nabi Al-Khidir ataupun Nabi Al-Khadir. Boleh dua. Di dalam Khadir mana apa ni? Khadir mana hijau. Khadir nama mana hijau. Jadi mana kata supaya faham kayu lah hijau macam tu. Nama tu nama Khadir dah. Di dalam hadis sahih rawahul Bukhari Tadi Imam Bukhari wari hadis Nabi hurai kepada umat dia kata gano Balya saat itu dinamakan Al-Khadir ataupun Nabi Al-Khidir. Nabi kata innama annal Khadir innama summiya Khadiran li'annahu jalasa ala farshatil bayda fa idza hiya tahtazzu khalfahu khadra. Hadis sahih rawahul Bukhari. Mana kata apabila Nabi Balya saat itu ataupun Nabi Khidir kita kenal tu,
Apabila ia duduk, dia ada aparel yang cap putih. Farshatul bayda. Dah. Apabila di mana tempat ia duduk tu dah. Tempat ia duduk tu di mana ia duduk, lepas tu ia bangun, dia di belakang saat ni tu jadi hijau. Jadi Farshatul bayda ni walau tanah putih, tanah kering. Pendin hand tu heavy mujizat dia tu jadi naik dah phong. Naik jadi hijau. Di mana ia duduk tu jadi hijau habis. Di jalan di mana pun di hijau habis. Ni ada sahih. Boleh ambil lah guna-guna ni. Tapi kalau hak tak sahih, kita tak ada ambil dah. Hadis tak sahih. Mana kata ia daripada mukjizat yang Allah SWT beri kepada Nabi Khidir ataupun Nabi Balya ni. Ia tu duduk mana yang dihijau. Walaupun khingkotai dari mana pun jadi hijau habis. Itu dia dah. Maka di sinilah belum pada nak masuk kisah dia. Dalam surah Kahfi nya disebut, kali kita nak tengok kisah dia, iaitu ayat dalam surah Kahfi ayat 90 sehingga sampai ayat 82 tu. Kita boleh tengok dah. Jadi belum pada kita nak kisah tu, kena tahu dulu cuang mana. Jadi kisah ni mari cuang mana. Saya nak ulas sikit, iaitu masa Nabi lepas pada Nabi Musa lari daripada Firaun. Penamak di Firaun, lakuh laut merah. Lepas tu Firaun mati. Lari tu. Jadi apabila berlaku beberapa kisah, kita telah rakyatnya kali dah. Maka di situ ada kisah ibadatul ajal. Fak Bani Israel rakyat tu, ya Musa, minta nak semua lembu. Nabi Musa murih. Situ satu, naik ke bukit dan sutai dah. Sampai kau nampak Palestin sudah tu Fak Bani Israel pun tak say atau idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaidun. Suruh Nabi Musa tu jadi apa tu, suruh pergi perang dengan Nabi Musa bin Harun. Lepas tu Tuhan maka ia nak duduk saja tak segi, ia takut. Fak Bani Israel ia takut pada seteru ni, ia takut mati. Maka di situlah Allah SWT turun apa panggil tamtuk Fak Bani Israel dengan tih ni makna kata ia sesak duduk dalam tanah tak siapa di Palestin tu masanya 40 tahun. Apabila ia duduk macam tu 40 tahun duduk dalam keadaan cari dubai nak tubik kepada Palestin tak boleh. Duduk kat daripada bukit tu di sini sehingga siapa kat tanah Harak ni, kat sebelah ni. Sebelah setengah lama atau serat tut Sinai dah. Tapi hak sungguhnya kalau kita kaji molek tu ia siapa kat tanah Harak dan siapa kat belah lek Madain dan sebelah lek ni, belah lek Jordan ni. Di situlah waktu di dalam cuang 40 tahun itulah berlaku kisah itu nak raya ni. Satu cuang tu berlaku kisah hak Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Khidir. Maka di situ apabila duduk oleh 40 tahun tu, satu perkara yang belum pada nak tubik pada Palestin tu, iaitu Nabi Musa mati, Nabi Harun mati. Dalam belum 40 tahun tu, nak habis masa tu, seorang Nabi berbangkit, namanya Nabi Yusha. Nabi Yusha tu, Nabi Yusha dan Nabi Yusha lah yang boleh, Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ni lah orang yang bawa Bani Israel pergi perang dengan Fak Palestin. Apabila perang Fak Palestin sudah tu lah, baru ia boleh tubik daripada hak sesat 40 tahun tu. Hak nak rakyatnya iaitu Yusha bin Nun adalah orang yang jalan jadi budak. Tekah tu ia budak lagi. Ia jalan dengan Nabi Musa, tekah pergi cari dengan Khidir saat ni. Tu. Kita yang pergi kepada kisah Nabi Musa dan Khidir. Belum pada kita nak sampai situ dah. Jadi ada hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Sahih Bukhari, dua hadis saya nak sebut sini. Jadi satu hari tu diriwayat oleh Ibnu Shihab. Ibnu Shihab riwayat atau Ubaidillah bin Abdullah mai riwayat kat dia. Ibnu Shihab tu riwayat Riwayat atau apa dia tu? Jadi
Ubaidillah dengan Ibn Abbas ni duk balah. Berkira balah itu balah kira-kira panggil dah. Duk balah kira-kira dah. Ya balah apa tu? Ya sahibul Musa. Jadi dia kata Nabi Musa tu pergi jumpa dengan pia. Jadi sahibul Musa ni iaitu orang yang ada ilmu situ tu pia nama apa. Jadi dia balah dia kata pia tu. Dan hikam berlaku ke mana? Dia pakat tak tahu dua orang tu. Dua orang ni tak tahu. Bila-bila ada balah duk bicara semua tu dah, maka Ubay bin Ka'b marilah. Ubay bin Ka'b mari kepada lalu di majlis tu, iaitu Ubaidillah dengan Ibn Abbas duk tanya kata pia ni hak Nabi Musa duk pergi jumpa pia tu. Maka betul dah dengan Ubay bin Ka'b mari. Maka di situlah Ibn Abbas pun panggil Ubay bin Ka'b. Ya Ubay. Ya, lepas tu Ibn Abbas royak dah kata, kami ni duk balah ataupun kami duk bicara tentang kata pia hak jumpa dengan Nabi Musa tu. Dia duk bari gak royak dah. Apa sahabat-sahabat duk bari dah. Maka di situlah Ibn Abbas kata, anta ataupun engkau wahai Ubay bin Ka'b dengar tak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dek cerita al-Khudad ni. Dek cerita sahibul Musa ni orang hadap mai jumpa dengan Musa ni ataupun Nabi Musa pergi jumpa dengan dia tu. Maka di situlah dah Ubay bin Ka'b pun royak dah. Masya-Allah saya dengar Nabi tu royak ni. Iaitu bagi royak hadis lah. Ya kata na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama Musa fi mala'in min bani Israil ja'ahu rajulun faqala hal ta'lam ahadan a'lam min. Maka bila-bila royak mana kata Nabi telah royak dia biasa dengar kisah ni, iaitu Nabi royak atau bila-bila tengah-tengah Nabi Musa duk kecek ataupun duk khutbah ataupun duk ngajarlah, maka ada seorang mari tanya Nabi Musa, wahai Musa, ada tak orang hak ilmu lebih banyak pada engkau ni? Maka Nabi Musa jawab, tak ada dah dengan ilmu dia bahasa kata tak ada dah rasa lebih ada daripada saya ni. Lepas tu hadis panjang dah. Hak tu satu kisah untuk nak mari hadis kita nak hurai ni. Dah. Ada satu hadis lagi dah daripada Sufyan. Sufyan itu nak agak panjang dah hadis ni sebab ada kisah dah. Maka di situlah Sufyan duduk goyak dah. Sufyan kata Amrin bin Dinar dah goyak kepada dia kata akhbarani Sa'id bin Jubair. Jadi Amrin bin Dinar ni goyak kepada Sufyan dah. Goyak Sufyan kata Sa'id bin Jubair ni main goyak dia. Jadi Sa'id bin Jubair dia kecek dengan Ibn Abbas. Jadi ada seorang namanya Nufa al-Bakali. Nufa al-Bakali ni goyak kepada Ibn Abbas dah. Goyak apa tu? Ya kata Musa hak pergi jumpa dengan Al-Khadir tu. Jadi bukanlah Musa Nabi Musa. Musa lain kata. Musa mana? Musa ni Israel ke tapi orang lain bukanlah Nabi Musa. Bukan Nabi Musa. Ya engkar kata bukanlah Nabi Musa. Maka di sinilah dah Ubay pun bukan dah ni kata dah. Maka di situlah Ubay kata kadhib adu Allah. Dia kata kepada Nufa ni. Nufa dia kata bukanlah Nabi Musa dia jumpa dengan Khudir. Maka Ubay pun dia kata membahang wahai satu Allah. Sebab apa tu dia kata bahang? Dah. Ubay berbaikan lah. Ubay kata membahang sebab apa aku dengar diri dua telinga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi royak dah cerita dah ni. Bukanlah cerita dongeng dan Nabi juga dah Nabi Musa bukanlah Nabi lain. Dan bukanlah Musa lain, bukanlah Nabi. Dah. Depan dia royak cerita lah. Dia cerita an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da anna Musa qama khatiban fi bani Israil fasa'ala ayyun nas a'lam. Tu kita baru masuk dalam kisah kita dah. Kisah dia berbunyi turut hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Dua hadis saat ni tu kita mai capur ulah-ulah we mudah faham. Jadi kalau kita bagi hadis dia payah nak faham. Kita bagi ada kisah supaya kita nak faham tentang bagaimana dan apa dia berlaku dah. Maka tengah-tengah dah Nabi duk hurai ni, Nabi duk royak kepada sahabat dia dah. Maka Nabi royak tu tengah-tengah Nabi Musa tu duk baca khutbah nasihat, duk kecek hak agama tu dah.
Maka ada seorang mari. Ya Rasulullah, Nabi Musa lah Rasulullah sini tu. Dah. Ada tak orang hak panah padamu lagi? Dah dia tanya. Ada lagi orang hak panah? Dah. Ataupun lebih di kedebel di segi khamru, di segi ilmu tu ada lagi. Nabi Musa dengan dia tahu dah, dia maksud dia nabi dah, dia nabi tu. Maka dijawab dah. Dia jawab, orang hak tahu sekali ialah saya. Tak ada dah lebih pada ni. Tak ada dah. Dah, betul juga kalau kira dah ya nabi, tak ada dah orang hak nak susut daripada nabi tu. Dah. Cuma kesalahan hak Nabi Musa sikit ya, iaitu ia tak sana ilmunya kepada Allah. Hak malaknya dah, hak malak ia sana ke ilmu adalah hendak tahu ni dah. Supaya saya sebab saya Allah tentang jadi nabi ke dah. Tapi wallah alam boleh jadi tempat lain ada nabi lain ke? Ya pun dah kata. Ni dalam hak rawi dak gaya dah kisah ini ni. Maka di situlah dia kata saya pak dah. Maka di situ Allah hantar malaikat mari dah. Fa'ataballahu alaihi, dan atas malaikat sebab nak ngajar, nak ajar Musa dah, nak tiang hak Nabi Musa itu dah. Idh lam yaridul ilmu ilaihi faqalahu bala dah. Maka Allah hantar malaikat mari. Allah hantar malaikat Jibril dah. Hantar malaikat mari dah. Malaikat pun mai royak dah. Setengah riwayat hadis riwayat tu apabila malaikat Jibril mari royak dah kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa, ma yudrika aina yud'a alaihi ilmihi. Jadi ya Musa, Tuhan mudah-mudahan Tuhan nak tahu kata mung letak ilmu Allah Subhanahu taala di mana. Paman tu dah. Mana kata nak itu Nabi Musa ni tu. Maka di situlah Nabi Musa pun tabak astaghfirullah, tidak lupa dak jawab baik derah kali dah. Maka dia lupa. Di sinilah malaikat ayat ada lagi. Ni kata dah. Ada lagi orang yang lebih tahu dan lebih ilmu daripada engkau wahai Musa. Malaikat Jibril pun ayat dah. Maka di situlah dah Nabi Musa pun dengan seranya kata, ya Allah, ya dok di mana ni orang yang lebih ilmu saat ni tu. Jadi dia nak menuntut ilmu pula, dia nak ngaji tambah ilmu tambah pada hayat Nabi dah. Maka di situlah Tuhan raya ataupun Jibril raya atau duduk di Majma' al-Bahrain. Majma' al-Bahrain. Majma' al-Bahrain ni makna apa? Majma' al-Bahrain ni iaitu jadi satu tempat yang laut dua laut mai pancupkan ataupun mai jumpa. Mai jumpa dah. Ulama khilaf atau dano tu ya khilaf. Ya khilaf atau dari sini ke di mana ya banyak-banyak rubat lah. Tapi kalau kita kalau tak tahu pun tak ada apa juga. Tak ada apa dah. Setengah dari raya atau dekat Bukit Sina tu. Mudah-mudahan hatalah ni duduk di antara Mesir, Palestin, Jordan, lepas tu Saudi, 4 negara itu. Faham tu dah. Maka apabila macam tu dah, Nabi Musa pun nak tahu lah dah. Kata orang ni macam mana dah. Orang berilmu tadi hak riwayat tu duduk di Majma' al-Bahrain ni lagu mana dia macam mana. Di situlah Nabi Musa AS tu orang panggil nak seksa ataupun nak pergi tengok kata orang yang berilmu lebih pada dia ni lagu mana rupanya, dan begitu juga lagu mana kita nak ambil faedah ilmu dia mari masuk oleh dalam di Nabi Musa AS saat itu. Maka di sinilah Nabi Musa pun bermula dah cari alamat apa. Mudah-mudahan tanya kata patut nak buat guna nak jumpa ni mudah-mudahan. Dah. Maka di situlah Jibril pun royak dah ataupun Allah SWT wahyu kepada Nabi Musa kalau nak jumpa dengan dia tu di Majma' al-Bahrain ni mufati molek dah kena bagi ikan. Hut ni asal ikan besar dah. Hut tu ikan besar. Tapi setengah lama ya tu hut ikan halus pun jadi hut boleh. Ikan yang tak ada nyawa, ikan apa dah. Ikan apa, ikan khing berada dah. Ikan awak boleh jadi khing untuk makan tu. Untuk makan. Dah. Maka ikan tu dia kena tak ada syarat, kena tak ada nyawa.
dan begitu juga boh dalam gaga. Boh bawa pergi kana boh dalam gaga untuk gaga bekas bawa pergi bawa barang lagi. Nah dah. Maka di situ pun Nabi Musa pun buat baca tu. Dan syarat Yakub dia tu nak tahu kata Nabi ataupun Nabi Khadir ni duduk mana ni, kena tengok atau ike hilang di mana. Ike saat ni tu hak bawa saat ni tu. Nah. Jadi hilang tu di mana? Jadi raib di mana? Nah. Kalau di situ raib ni makna kata di situlah akan jumpa dengan Al-Khadir saat ni dah. Tu Al-Khadir. Atau di syarat ya dah. Maka Nabi Musa tiam tu ada dah. Nabi Musa pun cadai barang. Cadai barang makan ni, posiak, baju posiak. Lepas tu panggil budak lah sore tu. Budak tu nama Yusha' ni lah. Yusha' bin Nun tu. Masa lepas ada Nabi Musa mati, dia jadi Nabi pula tu. Tapi dulu tekah ni, masa ni dia dibudak lagi lah dah. Dia dibudak lagi. Bawa lagi. Nah, bawa ke budak sudah ni, pergi out dan tu. Bawa jalan lagi. Nah. Jadi jalan gitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah raya ada Quran. Qala ada Nabi Musa raya dah. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba. Mana kata apa tu? Nabi Musa royak kat budak ni tu dah. Dia tengah-tengah dia jalan tu. Nabi Musa pun buat rai banyak. Nabi Musa dia rai banyak dah. Maka dia royak. Nabi Musa kata, tak ni kita kena ada badu. Saya ngowi siapa dak noh dah. Siapa di Majma'al Bahrain. Siapa di tempat hak tu royak ni tu. Tempat ada air tu. Ada air dua sai mai jumpa tu. Maka di situlah ataupun kalau tak ada siapa pun, kalau kena pakai hukuba di sini makna kata ya, dah kata kalau kena pakai masa setahun pun dia nak jalan lagi setahun. Oh, ini kata sungguhlah Nabi Musa tu. Dah, sungguh Nabi Musa tu. Asal kau siapa tempat ni, maka dia tuntai sikitlah. Makna kata pergi jalan dak wadu. Dia jalan dak wadu dan kalau dia janji pula kalau tak ada nak siapa lagi ataupun cari dah tak temu lagi, dia nak cari saya saya ngawi temu pakai masa setahun 2 tahun pun tak apa. Dia disungguh sikit dah Nabi Musa tu dah. Maka di situlah dua orang tu jalan. Sehingga satu sapa satu tempat. Sapa satu tempat tu dah, iaitu di As-Sakhrah, di batu besar duk biar patah. Batu besar ni duk biar di tempat pak laut dah. Tu. Maka dia panggil di situlah Nabi Musa sendiri dan begitu juga budak Yusha' ni. Nah, Yusha' ni pun tak kepala ya lah, tak kepala ya sana tah batu tu mudah-mudah duk nyendes sepanjang lagi kita tu wadu lu suta wadu suta tak kepala ya tak batu tu ni. Maka di situlah Nabi Musa tu terlelap tidur dah. Tidur. Tapi budak tu tak tidur lagi. Tak pala juga tapi tak nyerah dah. Maka di situlah berlaku satu perkara yang pelik. Satu perkara yang pelik. Apa dia dah bila tengah-tengah Nabi Musa duk tidur, persiap galik, wilayah letih tu, budak pun duduk kelip dah. Maka gelomel laut sana tu pergi kecak mari dah. Kecak mari kena gaga sana tu kena ikan. Maka didapati ikan sana tu hak mampus dah ikan untuk buat makan tu dah. Maka puff nampak tubik daripada gaga ni. Nampak tubik tu dah. Lepas tu jalan lagi ke air tu. Jadi tiap-tiap hak tempat hak ikan lalu sana tu dah. Air dipecek. Air dipecek. Jadi air tu dah rapat kelik. Macam mana dah. Macam tu dah. Iaitu apa supaya kalau kita tengok dah. Kita ambil barang atau kayu mari duk ki kat pasir dah. Jadi ada rong roy tu, ada kesel atau ada rekik tu. Ya supaya tu air ni pun supaya air di mana ikan lalu tu, ikan lalu jadi air di kerah, air di baik tak ada rapat kelik mula. Lepas tu budak Yusha' ni tu dah budak ni tu kejut pelik. Kano ni ikan ni ada pelik ni yang dia panggil
Jadi ada jalan. Jadi biasanya ikan turun dari laut, selai tak ada dah. Tak nampak pun. Tapi ikan ni pelik. Jadi pak mana dia lalu tu jadi ada rong-roy kata yo. Kalau panjang-panjang lagi, dah kalau panjang-panjang dia dah. Yo pelik-pelik betul dah. Betul. Dia tahu dah ikan ni tu baik. Ikan tu baik daripada gagal. Cuma dah dia pun berhak pelik dah hati tu. Cuma berhak sehingga Nabi Musa pun dah bangun. Nabi Musa bangun sudah tu. Nabi Musa bangun. Habis dah hal kisah ikan tu. Dah. Nabi Musa bangun pun sedar siap. Bagi-bagi apa tu dah. Bagi siap apa supaya pergi jalan tu gitu. Ok đơn thang pergi mula dah. Ok đơn thang pergi dah. Dah. Mana kata pergi lepas pada batu sana tu. Dah. Pergi jalan pula. Satu malam, satu hari, satu malam. Tekas hari daripada berlaku saat itu. Dah. Gi di boleh sapa tengah hari. Hari lain pula dah. Hari lain itu. Maka sapa tengah hari itu. Nabi Musa rasa gano lapar. Jadi hak belum hari belum pada ni dia tak lapar. Dia gagah Nabi Musa. Tapi apabila gi lepas pada tempat ya ni wa wiyadi wa idi lapar. Jadi tak orang dia lapar. Nabi Musa tu nampak panggil budak sat ni, gulang sat ni tu dah. Dia kata, mana ikan itu mana bayi makan ni? Bagi bayi makan nak makan lapar ni. Dah faham tu. Maka di situlah budak sat ni baru ingat, ikan. Baru ingat atas ikan sat ni tu. Lepas tu lupa bayak kat Musa. Mari jalan jauh tadi. Dah setengah kata dah dalam 2 kilo dah 2 kilo dan seterusnya ikutlah kilah kata dah. Maka apabila dia pergi jalan sudah tu dah laut Ifang neng dah pergi laut Ifang neng maka budak bawa ayat tu itu kisah ikan dah ikan kita tu tahu tak kata ikan kita tu dia lari tu bedah ingat tak teka kita duduk tidur atas batu dia ayat kisah Nabi Musa lah dah jadi teka kita duduk tidur atas batu tu jadi saya nampak lah. Ikan tu lari daripada pada gagah tu. Lepas tu tubik pergi. Tubik pergi sudah tu. Dah. Maka saya pun pelik. Tok cai kang mata. Sebab apa? Ikan dia pelik tak serupa orang lain. Mana kata? Jadi apabila dia lalu. Ikan tu pergi lalu dah. Dalam satu riwayat tu ikan ni apa dia tubik tak tahai. Mana kata dia lalu baik tubik. Bukan kata selai tu ke bawah tak. Lepas tu air tu jadi pecek. Nabi Musa ni sekung sungguh belah air dah. Jadi kalau Fir'aun mati pun belah air kok. Ni pun belah air kok. Jadi air saja dah Nabi Musa ni. Maka di situlah Nabi Musa kata, haza ma nabghi. Dah ada kok ayat tu. Qala zalika ma kunna nabghi. Hak ni lah kita nak itu nak cari hak ni, iaitu ikan hilang. Ikan lari gila pergi. Lepas tu ada ayat dah. Fartadda ala atharihima qasasa. Mari kita gitu kita pergi tempat jalan kita lalu tadi. Lalu tadi dah. Dah. Maka Nabi Musa dan budak ni gulang ni tu paling klik mula dah. Paling klik mula tu cari jalan noi tahu ataupun cari jalan hak nak klik pergi pada batu sat ni. Ya batu. Maka disapa di sana dah. Bawa jada abdan. Maka sapa di sana dah. Nampak apa tu? Nampak ada seorang tua. Ada seorang. Dah, seorang itulah orang yang seorang tu orang duduk tidur dah. Jadi belakang dia tu dah belakang sana tu jadi hijau dah. Padahal tak ada pak pasir dan kat laut. Kat laut. Ya bukanlah kalau kita tengok patah tak ada apa-apa hang kayu dah. Cuma hak ni dia pelik sikit, hikam pelik sikit. Maka di situlah nampak orang tua duduk tidur seorang. Maka di situlah Nabi Musa pun tak ada gerak dah lah. Takut kencai kata dia duduk tidur kita nak gerak apa tak boleh dah. Apa mai di situ Nabi Musa duduk nanti dua budak sini Yusuf ni tu duduk nanti sehingga dia tua saat itu bangun. Bangun sudah tu Nabi Musa pun ginek enam tu adalah
Gini nak tu ada. Assalamualaikum. Paman tu dah. Dia pakai salad dah memang Nabi Musa dah. Cuma boleh ada bahasa mana dah. Tapi dalam hadis Sahih Bukhari pakai fasallim dah. Maka Nabi Musa ke giwi saleh dah. Nabi giwi saleh kepada orang yang ada tidur sana tu. Maka di sinilah apabila giwi saleh sudah dah, mau giwi saleh assalamualaikum sudah dah, maka di situlah ia tu dah orang tua hari tu iaitu orang lelaki saat itu pengoyak tu mari dana ni sebab tak ada orang yang wisaleh kepada dia, mari di tempat mana dia selesai dah iaitu di situlah wa anna bi ardika salam, mari dana kampung mana hok pakai guna saleh dah ya sudah. Maka di situlah Nabi Musa ya kata, qala Musa min Bani Israel. Ya kata, ya saya Musa ni daripada Bani Israel. Maka dia tu ya kata, ada kata ya, kalau itu Musa daripada Bani Israel maka di sini ya raya ada. Patu mari apa? Ya tua tu kata mari apa? Maka di situlah Nabi Musa ya kata, aku tu nak mari jumpa dengan orang yang berilmu dah, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah royak kata ada orang yang lebih berilmu pada aku lagi, dan aku mari suka nak ngaji dengan dia. Maka di situlah Khudr pun royak ya dah, ilmu yang Allah beri kepada engkau wahai Musa adalah ilmu engkau yang lebih banyak daripada saya lagi, tapi ilmu yang Allah beri kepada engkau kepada saya wahai Musa adalah ilmu yang khah yang tidak ajar kepada engkau. Jadi ilmu masing-masing lah. Ilmu engkau satu bab lain, ilmu saya ni satu bab lain. Sutai itu Nabi Musa raya kata, kalau boleh gak, boleh tak kalau saya nak turut engkau, nak turut Nabi Khudr saat itu. Lepas tu Nabi Khudr pun raya dah, innaka lan tastati'a ma'i sabra. Turut boleh tapi demo ni tak boleh nak sabar ni kalau main dengan saya ni, jadi tak boleh nak sabar. Sutai pun tak boleh ngaji jugalah, mudah-mudahan ya tahu dah. So ya Nabi ni Tuhan turun wahyu juga ya. Nah tadi Tuhan wahyu Nabi Musa, Tuhan turun wahyu baik lain untuk nak dakwah ni. Hak ni Tuhan turun wahyu baik tahu benda-benda yang gaib dan seterusnya. Nah, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dah. Ini ayat dah. Sebab apa Nabi Musa tu sahih daripada Nabi Musa tak sabar tu? Sebab tak tahu bagi hak ia tak tahu. Jadi kalau Nabi Musa tahu kisah ni tak berlaku, cuma Nabi Musa tak tahu ilmu hak tu ada ajar. Dan begitu juga supaya juga Nabi Khudr tak tahu bagi ilmu hak tu ada ajar, Nabi Khudr tak tahu supaya Nabi Musa tahu ya khah untuk Nabi Musa. Dah. Maka di situlah sutai gak dua orang ni pun pakat atau tak apa kalau waktu kalau nak long boleh mari turut mari fantalaqa, maka dua orang tu jalan dah. Dua orang ni jalan dah, Nabi Musa, lepas tu Nabi Khudr, Nabi Khadir. Lepas tu seorang lagi lah, sungguh ya seorang lagi tu iaitu Nabi Yusa ni tu, dak ada Nabi kicuan. Gira dah. Cuma dalam kisah ayat dua orang lah dah. Dua orang salah. Maka di situlah ya gi siapa di patah. Tempat laut. Dah. Di patah tu ada temu dengan satu fau dah untuk nak khamfang gi satu tempat lagi. Maka di situlah dah Nabi Khidr dan Nabi Khidir dan Nabi Musa pun minta tolong dah. Faham lu dah. Maka minta tolong tu fau tu minta ia tu pergi tak nak pergi lakah sebelah lek sana tu. Maka tuai ya bawa lek tuai budak tuai fau sana tu kenal dengan Nabi Khidr. Kenal sudah tu dah. Kenal sudah tu jadi ia kata naik kalau tiga orang tu. Dah maka situlah ia naik free. Mudah-mudahan tak kena pakai duit lah. Sebab ia kenal dengan orang panggil kenal dengan Khidr sana tu. Naik molek siapa di sebelah lek sana. Siapa belah sana dah dah.
Maka orang lain turun habis lah. Orang lain turun habis. Jadi Nabi Musa, Nabi Khidir dan budak Yahat ni tu turun lewat sikit. Tapi tengah-tengah duk jalan belum nak sapa tu, dah. Mari burung, dah. Burung tu mari duk tafau, dah. Burung duk tafau, lepas tu dah burung tu panggil pelaga dan jatuh dalam air tu. Maka di situlah Nabi orang panggil Nabi Khidir royak atau inilah ilmu Allah SWT wi kepada kita dua orang dan kita kepada mu wahai Musa, wi kepada aku wahai Musa, supaya dengan burung ni jatuh dalam air. Mudah-mudahan dah. Jadi burung dengan air laut ni beza banyak. Ilmu Allah supaya laut. Dah. Ilmu Allah ni lebih luas. Kita ni ilmu sikit ya. Dah. Di situ. Apabila sampai ke darat sudah, apabila sampai ke darat dah. Lepas tu Nabi Khidir saat ni tu make kapok pergi pak dinding fau ni dah. Dinding fau tu maka dia make kapok dia pergi katok dinding. Dah. Nabi Musa pun lari, "Hei, nak buat apa ni?" Nak buat apa? Nabi Musa pun juga tekuk. Dan Nabi Khidir ni juga katok Nabi tembus. Nabi air masuk di dinding ataupun di itu fau lah. Di apa? Di tua fau di bawah tu dah. Air itu air. Perut fau dah. Maka di situ pun dah Nabi Khidir gaya atau ning dah lah sabit gaya dah kata mu tak boleh turut, mu tak boleh sabar ni. Aku buat apa ni yang tanya lagi. Ada hikmat ya. Dah. Nabi Musa pun baru sedar. Jelah. Maaf ni. Ni kali pertama minta maaf ni. Mudah-mudahan tu dah. Kalau kecek baik kapal-kapal. Maaf ni pen kuampit kang reh. Baru salah. Maaf. Jadi tak apa. Lepas dah ni saya tanya apa dah. Mu nak buat apa buat lah. Tak saya tanya apa dan tak saya royak apa dah. Buat lah. Nak buat apa. Maka di situlah dah fau tu jadi tergelar dan dua orang tu pun naik darat lagi. Naik darat lagi sudah dah pergi jalan dah. Dah. Temu budak duk main dah. Lepas tu ada budak sore. Budak sore tu lah. Maka di situ Nabi Khidir dah ambil budak saat ni tu mari dan bunuh. Dalam ayat faqatalah dan bunuh budak saat ni tu. Tapi dalam hadis riwayat Bukhari ni, Sufyan tu buat tangi supaya pulah pala itu. Nah, Sufyan rawi hadis lah Bukhari ni. Supaya dia buat cabuk ataupun kutih. Mana kata kalau barik bunga kok kutih bunga tu. Dan hak ni budak ni betul dah. Maka di situlah budak ni pun mati. Mati ya kadi besar juga ni. Nah, Nabi dak jong Nabi Musa kelih, dia nak kelih boleh dah. Orang bunuh orang dapat muka kita. Orang kalau dia jahat sekali pun dia tak boleh dau. Mari duk bunuh dapat mata kita. Habis itulah Nabi Musa pun royak. Hei, gana buat ni? Qad qatalta bunuh budak. Gulaman zaki, budak bersih je, budak tak ada salah apa ni kepada duk bunuh. Kalau bunuh orang tua tu boleh hadiah pun ni bunuh budak. Di situlah Nabi Khidir pun royak ya. Tu dah tu. Royak dah macam mula dah. Kata mu rasa turutlah mu tak boleh sabar. Ning mu tak boleh sabar 2 kali dah. Di situlah lafaz Nabi Musa nak takkid kata ya saya tanah lepas dah ni. Dia kata baik ni. Maaf saya maaf banyak dah. Jadi kali kedua ni baik ni nah royak baik ni. Kalau kali ketiga saya pergi tegur ataupun pergi salah sekali lagi ni, maka tak apa, kita pecah. Tak apa, saya mana kata saya dak hak buat ngaji dengan tok guru dah tak dah. Jadi dia je kata ni, iaitu Nabi Musa dirilah juga akut ni. Mana kata kalau Nabi Musa pergi tanya apa tu pergi kecek ada pergi bincang hikang apa-apa tu lepas pada ni jadi ya tu jadi kena pecah dah dua orang ni. Tak boleh. Tak boleh dek kali ataupun dak panah Nabi Musa hang ngaji ni. Tu. Maka dua orang tu lepas kia kadi bunuh orang ni, dah. Maka pergi jalan satu kampung dah sampai kat gelak dah. Dah situlah. Di situ tu
molek jauh, lapar apa lapar. Nabi Khadir dan begitu juga Nabi Musa pun lapar. Betul lah siapa di kampung tu dah. Ada orang jamu. Mana kata ada orang celong. Dalam kampung tu pakat celong. Biar mai makan, wangi makan. Mai makan belakang orang kampungnya tu. Dah. Lepas tu balik Nabi mari, Nabi Khadir dan Nabi Musa mari tu. Pak ia tak tonrak. Nampak orang kampung ni kata, "Hai, bukan orang kampung ni gigi kat lain." Udah kata tak tonrak tu dah. Nak murih Nabi Musa. Nabi Musa baikkan juga. Nak murih Nabi Musa. Nabi Khadir duduk dia dah. Nabi Khadir tahu. Maka nak murih situ dah. Tak ada ni kata bakhir ni kampung ni. Orang panggil kampung orang tak bawah apa ya. Orang nak makan. Minta tupai makan. Boleh sepiah dua. Tu tak boleh dah. Pak mantu dah. Maka di situ Nabi Khadir pun dia pergi satu tempat. Tempat tu jadi dinding. Ada tempat dinding tu dinding utuh setengah. Dalam hak rawi dalam Bukhari ni atau dinding tu ma'ilan mana tak sengit dah. Jadi sengit ni tak ada kata rapat tanah tak. Dah. Maka di situlah dah dengan torak, dengan letih, dengan penat pun dah Nabi Khadir saat ni pun akik dinding songsam dinding molek akik molek dah. Maka situ pun Nabi Musa pun tolong dah. Apabila tolong ya letih. Apabila letih juga tu lapar letih semua tu. Maka sini mulut pun royak kepada apa tu? Kepada Nabi Khadir. Maka Nabi Khadir tak ni. Royak apa ya tak? Kampung ni mudah-mudahan kata ni kampung orang yang kupik. Patutnya ni kita kena ambil duit gaji kau ni sebab nak pergi tolong apa ni kita nak makan demo tak ada timur kita ni. Kita tolong apa ni budak ni. Kita pergi tolong apa ni. Maka di situlah dah Nabi Khadir saat itu pun Nabi Khadir saat ini royak kata ini adalah perbezaan di antara engkau wahai Musa dengan aku iaitu saya dan itu adalah hak akhir dah mung kena duduk dengan aku sebab mung tu sanjang aku diri kata mung tu dia panggil nak gi apabila mung salah cakap dan salah ada gitu tegur apa perkara yang aku telah buat ni tu. Di sini Nabi Musa pun jauh dah lah. Nak buat ke mana? Salah sungguh dah pun. Dia pergi tegur dah. Jadi mudah-mudahan kata tak sabar. Orang atibai dulu rano kena buat itu tu. Jadi duk gaduh nak tegur. Yo Nabi betul dah. Nabi ni yo tengok barang apa yang salah silap akhirnya dengan kacamata Nabi ni. Yo amru bil ma'ruf wa nahyi munkar. Tabiat bahasa ya. Bukanlah kata salah ni. Cuma Nabi ya benda yang fit peketik tu dia nak tegur bahasa ya orang macam tu kok. Kita pun kalau buat salah depan muka pun kita nak tegur. Cuma ilmu hak tu hawi kepada Nabi Khadir dia tak rayak kepada Nabi Musa. Hikam ini kalau Nabi Musa tahu cak awal itu dia ada apa. Cuma dia tak tahu. Nampak tahu. Sabit tu dalam hadis akhir hadis Bukhari kita dah baca ni dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah riwayat kata yarhamullah Musa, semoga Allah Subhanahu taala tu wi rahmat kepada Musa. Lau kana sabar, kalau Nabi Musa tu sabar lagi tak ada dak gikan dak dah laqassa alaina min amrihima, maka kisah panjang lagi ni 3 perkara ya ni. Nabi kata kalau Nabi Musa sabar sikit tu dah maka kisah boleh ada 10 perkara ni. Ni baru 3 perkara sebab Nabi Musa tak sabar dah, tak sabar. Ini hadis rawahul Bukhari. Maka di situlah jawabnya perkara yang hak Nabi Musa dan Nabi Khadir hak duk buat 3 perkara saat itu duk dalam Quran surah Kahfi mulanya di ayat 70 80 79 80 81 dan 82. Itu adalah hurai tentang perkara yang apa dia hak Nabi Khadir ataupun Nabi Khadir buat saat ini 3 perkara. Yang pertama dalam ayat yang ke-78 qala hadza firaqu baini wa bainik سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
Nabi Khidir ya ni adalah perbezaan di antara engkau wahai Musa dengan saya. Demo tu cairan sikit, saya sabar sikit. Saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku nak rayak semua hak muda ada sabar ni kisah hak pergi mari sat ni tu, hak mu tak boleh sabar ni tu, aku nak rayak hikmat apa dan Tuhan ajar apa aku sat ni. Maka di situlah أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Maka dia kaya atur dah. Buat emo pau hak mula-mula sana jogi mek kapok lagi cokeh ataupun lagi korek perut Fawi seleh ni tu sebab ada raja raja yang zalim. Jadi raja zalim tu apabila sampai malam itulah ataupun satu masa hak mari tulah hak dia duk cokeh tu ni tu dia curi semua. Bukanlah kata minta oleh-oleh ada raja dia pun curi semua, curi Fawi hak rakyat semua masuk dah hak di kerajaan. Jadi fau hak ia tak ambil tu iaitu fau hak ada keaiban. Fau hak baik cacat, mana kata fau hak temuh ke fau hak bocor, fau hak tak betul dengan hak ia nak. Maka di situlah dengan sebab apa tu Nabi Khidir tolong tu? Sebab budak saat ni tu ataupun tuai fau tu adalah orang yang soleh. Orang soleh, orang baik tolong orang. Dan begitu juga ia miskin, jadi orang susah. Kalau tak ada fau ni ke habis rezeki dia tak ada. Dia ambil tupai dengan fau tu, dia boleh rezeki dengan fau tu. Maka itu adalah dia tolong orang hak tuai fau saat itu. Bahkan Nabi Khidir dia tahu kata dia boleh fikir. Orang ni pun boleh fikir. Dia tahu kata orang ni tu dia pencau pemong boleh fikir fau hak punuh saat itu. Dah. Jadi raklah lepaslah. Raja dia tak ambil fau ayat ni. Jadi faya sutih ya hak tinggal. Hak tinggal. Wa ammal gulamu fakana abawahuma mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Amma budak hak kena bunuh ni tu hak kena pulah kepala ataupun kena bunuh saat itu maka sesungguhnya abawahu mu'minain. Abawahu mu'minain iaitu dua ibu bapa tu yang orang mukmin, orang soleh. Setengah ulama kaya kata dua ibu bapa sini bukanlah ibu bapa yang sungguh ni. Tapi tok nenek ia dulu tu jadi orang soleh. Jadi bakal soleh, maka di situ ulama kaya kata budak bakal soleh, maka Tuhan nak jaga bakal ni. Jadi tak ada zuriyah daripada ia tu, tak ada orang yang tak baik. Maka Tuhan takdir kata budak ni tu budak ni jadi orang yang tak baik seorang. Maka di situ Tuhan suruh kamsang kepada Nabi Khidir suruh ambil nyawa budak saning. Supaya apa tu? Satu, tolong budak saning. Apabila budak ia jadi mati dekat budak saning tu, maka ia tak dosa budak saning tu. Yang kedua, jadi Tuhan nak tolong dua ibu bapa. Satu, mai camcai kalau anak yang mai bunuh dia sendiri. Pia-pia ibu bapa mana-mana pun tak suka hati. Dan begitu juga boleh jaga zuriyah takun hak malak sana itu jadi tak ada mi pawat down point. Dan begitu juga Allah Subhanahu taala akan rati anak yang soleh mari. Bukanlah kata mati dah tak ada anak semula, tak ada lah. Jadi hikmah tu atur semua. Sore-sore tu. Sebab itulah Allah Subhanahu taala suruh Nabi Khidir thamngan di sini tu sudah iaitu mati lah. Kalau Tuhan tahu dah kata kalau tinggal budak ni tua ni jadi yurhiqahuma tughyana wa kufra. Jadi dia bunuh bukanlah bunuh saja dak. Dan dia buat qasin dengan dua ibu bapa kan itu dah. Faratu ay yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Jadi ada anak hak baru mari ni hak Tuhan nak tukar ni ada aqrabur ruhma, orang yang minta kerana apa tu zakatan, orang yang lebih bersih, orang yang lebih baik, cidik dan seterusnya dah. Lepas tu wa ammal jidar, maka jidar ni pula dinding hak sutai lah ni. Maka di sini dinding tu untuk apa dinding dah.
Maka di situlah ligulamaini yatimain fil Madinah. Jadi kampung tu sana ni, kampung besar ni, Al-Madinah ni kampung besar dah, ataupun pemancang buat tu dah. Maka wa kana tahtahuma kanzun. Jadi belum pada ia tu ada anak yatim dua orang ni, mak pak yang mati dah. Lepas tu belum pada mak pak yang nak mati ciwi ni tu, dah ia kamu harta ia bawah dinding tu. Lepas tu Tuhan jaga harta hak mak pak dia tu. Sehingga anak yatim tu yang boleh cara harta, maka marilah Nabi Khidir. Nampak tak tu? Jadi belum ada tu dinding tu jadi rapat, tak ada orang duk padu kat dinding sebab supaya dinding utuh. Dah tak ada padu. Jadi orang tak mai padulah kepada harta anak yatim ni. Jadi Tuhan jaga harta anak yatim sehingga anak yatim besar boleh cara harta, maka Nabi Khidir mari akik dinding satu dah. Jadi rahmatan dah wa kana abuhuma salihan. Sebab apa tu Tuhan jaga tu? Wa kana abuhuma salihan. Sebab dua ibu bapa ia hak mati dah tu jadi seorang soleh. Fa arada rabbuka ay yablughahuma ashudda wa yastakhrija kanzahuma rahmatan dah. Jadi mak pak yang itu, jadi mak pak budak dua orang itu jadi orang soleh. Maka Tuhan nak wi harta hak mak pak sana kepada dua orang anak yatim saat ni dah. Dan hak situ sutai dah. Wa ma fa'altuhu an amri. Ni samkan ni, iaitu Nabi Khidir gaya Nabi Khidir gaya atau wa ma fa'altuhu min amri, bukanlah aku buat ni. Bukanlah aku tahu. Dah, ni atau daripada Tuhan wahyu kat ia dah. Zalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Ni adalah kan tafsir ataupun huraiye hak umum tu tak boleh sabar tak dia tu. Tapi semua ni bukanlah aku buat nak bunuh orang budak orang tu. Semua daripada wahyu Allah. Siapa yang tahu? Allah SWT tahu. Cuma umum tak tahu sebab tu hendak wahyu. Aku pun tahu sekadar dengar hak Tuhan raya. Lain lagi tak tahu juga. Bukanlah aku tu pandai belaka. Itu adalah mauqif Nabi Al-Khidir alaihi salam. Dan kisahnya dia habis di situ. Nah, kisah lekok diri dan habis di situ. Cuma ulama main kecek pula dah. Ulama main kecek tu, learning ni Nabi Khidir kan itu, kita dak panggil Nabi Khidir tu ada ciwi dak pergi. Ada mati dak pergi. Mati dak pergi tu kita main kecek sikit. Jadi ada dua kelum. Orang hak naik Islam tu bagi ada dua fok. Satu ayat ada lagi umurnya panjang siapa kat lah ni. Ada lagi ni. Fok yang kedua iaitu mati dah. Dah. Kita mai hak ada pia ke mana. Dah. Orang ayat atau Nabi Khidir dia ada nyawa lagi. Umur panjang siapa kat lah ni. Satu daripada ahli ma'rifah dan kita orang sufi. Dah fok sufi ni. Kata Abu Amrin bin Salah, dia kata huwa hayyun 'inda jamaahirul ulama was salihin. Dia kata jumhur ulama dan orang soleh kata dia hidup lagi. Abu Salah tu dah Ibnu Salah ni kata. Wa inna ma inkaruhu ba'dul muhlisin, dan orang yang hak ingkar kata dia ada ciri saat ni tu adalah orang baru. Dia kata itu dah. Abu Amrin bin Salah. Ni hak kata hidup lagi. Mana kata hidup lagi, masalah ni ada lagi lah Nabi Khidir ni. Nah, tengah ustaz dia kecek ni, Nabi Khidir dia hidup lagi, dia nyawa lagi lah. Bagi pia tu dah bagi hak kelum tindeng hak kaya atau Nabi Khidir dia hidup lagi. Maka kelum sisa kaya atau Nabi Khidir tu telah mati dah. Tak ada dah. Jadi supaya kata pia ni Al-Manawi, kata Al-Hasan dan begitu juga Al-Manawi gaya atau Al-Manawi ni ulama dah. Hasan pun ulama juga. Al-Manawi gaya la yathbitu hadithun fi baqaihi. Tak ada hadis sebut gaya atau Nabi Khidir ataupun Nabi Balya saat itu ada kekal siapa kat learning. Tak ada kekal, atau matilah dah. Hak ni Al-Manawi. Dan begitu juga kata Imam Abu Bakar Ibn Arabi ni dah ulama besar ni titik masyhur juga. Ibn Arabi gaya kata apa ni? Mata qabla al-inqidha mi'ah. Jadi umur dia saat ni tu belum nak sampai 100 tahun tu mati dah. Jadi mati dah lah Nabi Khidir ni. Di segi hak ulama dua orang ni.
Lepas tu ada orang mai tanya Imam Bukhari ni hak neokid hak Imam Bukhari. Imam Bukhari adalah Imam Bukhari Sahih Bukhari, Sahih Muslim tu lah Imam Bukhari tu. Jadi orang mai tanyalah Imam Bukhari, wahai Imam Bukhari, nak kata guna hak umur Nabi Ilyas atau dengan Nabi Khidr, Nabi Khadir saning tu dah. Maka Imam Bukhari kata huma fil dia kata fak ni hidup lagi. Dua orang ni hidup lagi, Nabi Ilyas dengan Nabi Khadir sana dah. Maka di situ Imam Bukhari kata kaifa yakunu zalik? Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabqa ala ra's 100 sanah mimman huwa al-yawm ala dhahril ardi ahada. Jadi bakna ni Nabi kata nak jadi guna. Ani Imam Bukhari ayat tu Nabi ayat tu nak boleh jadi guna. Dan sebab Tuhan ayat kata la yabqa ala ra'si 100 sanah mimman huwa al-yawm ala dhahril ard. Jadi tiap-tiap 1 tahun orang mati. Orang dulu mati bila. Mana kata masa Nabi tu tak ada dah fak umur yang panjang-panjang dah macam-macam ni. Belum ada Nabi bangkit tu ya ada lagi orang umur panjang. Orang umur panjang. Tapi jadi jari benar lah. Maka di sini Imam Bukhari ayat tu tak boleh jadi. Sebab Nabi ayat sacing atau orang umur 1 tahun lebih-lebih tu mati dah. Ni kalau kira ini Nabi Khadir ni mana kata yo banyak ribu tahun dah. Banyak ribu tahun. Tua pada Nabi Adam dengan Nabi Nuh lagi dah kalau ada lah ni. Walau bagaimanapun setengah tu diriwayat atau Nabi riwayat atau Nabi Khadir ni dia hidup lagi tu setengah atau mari dah jumpa dengan Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad tu Nabi Khadir mari berjumpa. Dan begitu juga Nabi berjumpa dengan Yotu, Nabi Khadir berjumpa dengan Yotu Yaning. Semua tu ulama kata tak ada laktan. Tak ada laktan kata satu, tak ada laktan kata hidup kau mati saya situ. Dan begitu juga tak ada laktan kata Nabi hidup dan pergi jumpa orang pun tak ada juga laktan situ. Maka kita sebagai orang Islam tu nak percayalah tapi jangan doa-doa siapa kau mari jumpa situ, mari dek gali tagar situ, tagar sini boleh Ramadan, boleh apa tu ikut dah tu. Hak tu tengoklah makan ngakad dan seterusnya dah. Maka yang kedua tu dia panggil Nabi Khadir ni ia jadi wali ke jadi nabi? Ia jadi waliullah ke nabi? Jadi nabiullah maka Al-Qusairi dan patu ulama lain banyak juga riwayat atau ia jadi wali bukan jadi nabi. Mana kata tak siapa martabat nabi lah Nabi Khadir ni, tapi jadi waliullah. Jadi tok wali lah mudah-mudahan tok wali. Tapi setengah kebanyakan juga dia kata itu adalah nabi. Al-Khidr ialah nabi bukanlah wali. Jadi nabi yang turun wahyu pada dia. Yang dirajih perkataan ini dirajih oleh Imam An-Nawawi. Dan begitu juga Imam An-Nazari dia kata sesungguhnya kebanyakan ulama sana itu raya atau ia tu jadi nabi. Sebab apa ni? Dah setengah daripada laktan kata ia jadi nabi, iaitu perkataan Nabi Khadir dalam Quran, wa ma fa'altuhu min amri. Aku dak buat bukanlah buat diriku ni, semua daripada khamsang daripada Allah. Orang yang nak boleh khamsang daripada Allah SWT, maka ia kena turun wahyu. Apabila ia boleh wahyu pada Allah, maka ia jadi nabi. Itu dah sampai atau ulama yang kata Khadir ni ialah nabi bukanlah wali. Sebab wali itu ya ilham saja ya. Ilham itu ia tak ada wahyu. Ia jadi percaya we tahu dah. Alhamdulillah dah. Selalup semua ni dua perkara saat ni tu semua tak ada laktan juga dah. Kata jadi nabi sendiri pun tak ada laktan. Mereka jaktan hak sokong sikit-sikit ni dah. Begitu juga jadi wali pun tak ada laktan lagi dah. Maka kita percaya kelang-kelang lah nak jadi apa-apa tu maksudnya kisah dia ada dah dengan Nabi Musa dalam Quran sebut molek jadi orang juruh dan nabi yang juruh insya-Allah. Insya-Allah dah. Maka di sini kita boleh faedah juga iaitu orang Islam ni jangan takabur dengan kalau ia tu jadi orang yang tahu.
Tapi tu kita kena sanak kepada Allah Subhanahu taala supaya Nabi Musa ni tu dah tak ada berlakulah kisah ni kalau Nabi Musa tak wallahu alam tulis orang mai tanya kita tok guru piye lagi hak lebih pandai pada tok guru ni we kita jawab macam mana saya alhamdulillah tu hawi kepada tok guru ni taron ni ya ilmu ni tapi boleh ada orang lain tu alim pada tok guru lagi jangan duk puja diri atau rakit diri semua dah tu maka di situlah yang ke satu iaitu yang orang yang tahu jangan gaya atau ya tu tahu lebih pada orang lain. Yang kedua ialah ngaji ni mesti singsut sehingga Nabi Musa diri pun apabila dia tahu kata ada orang alim pada dia tu dia pergi ngaji sehingga dia nak ngaji walaupun guna masa dia setahun 2 tahun pun rugi umur dia tu untuk nak cari tok guru mari nak ngaji dengan tok guru hak dia tahu kata alim deh mana dia nak ngaji sungguh dah berbahagia ngaji agama tu dah jangan widah siapa kubur lu baru kita nak mula nak ngaji siapa nyamu belum pada nak mati baru kita baru nak ngaji tu tak boleh dah dah dan seterusnya kita kena ingat wahai para muslim semua ilmu hak tahawi ke Nabi Khadir saat itu adalah ilmu khah jadi kita sebagai orang Islam ni nak pergi Nabi Khadir tu bunuh orang bunuh budak kita nak bunuh tak boleh sebab dia tu wi ilmu khah kepada Nabi Khadir sungguh dia tu dia nak ada kisah nak ada kisah nak ajar Nabi Musa tapi dengan jalan ni Nabi Al-Khadir tapi kita nak buat dalil kata Nabi Khadir tu bunuh orang bunuh budak kita nak bunuh tak boleh macam tu begitu juga nak buat kena barang orang tu nak kena fau orang ataupun ingat kereta cocok tayar motor apa patut kita nak kata Nabi Khadir dia buat kena bagi tak ada apa tu tak boleh baca tu dah tu ilmu khah aja dan begitu juga kalau kita tu kita nak tolong apa orang pun tolong dengan ikhlas tolong ikhlas tak ada itu seterusnya dah dan begitu juga ilmu khah ni juga janganlah kita tu ya khah ilmu ni kepada Nabi Al-Khadir ataupun Nabi Al-Khadir saat ni. Jadi kita ada setengah-setengah hak gaya atau saya ni kata saya ni ada ilmu ladunni tu. Hak tu kita kena fati sikitlah. Kita kena jaga dan kena kelis saksi ya. Ilmu ladunni sungguh dak. Kalau ladun ke apa? Deh. Sebab apa ni? Ilmu ladunni ni hak di sini ni min ladunni ilma iaitu Allah Subhanahu taala wi kepada Nabi Khadir. Nabi Musa tu tak boleh. Bagaimana yang Nabi kau orang lain daripada Nabi. Tak? Nak jadi kita kalau ada orang kata saya ada ilmu laduni ni tu hewi kat saya. Hak tu kena fati molek. Tak ada ayat kata dia salah tak salah. Tapi kita kena fati molek lah kata diri dia tu lah guna. Kalau duk cari duit dengan ilmu laduni cer dah tu. Pelik-pelik dah tu. Ataupun kalau dia buat maksiat dengan lalu kata saya ada ilmu laduni ni saya nak buat maksiat apa boleh supaya Nabi Khadir saat ni tu buat maksiat tapi Tuhan royak saya ada juga ataupun nak kata saya tak apa zina sebab saya nak tidak dengan pia apa boleh kerana tu do ilmu laduni tu tu kena fati molek kena cek molek kata ya sungguh tak tok guru ke apa tu tu. Tu kita kena fatim malak nah. Maka di sini juga sikit lagi sudah dan begitu juga ilmu hak tahawi kepada orang-orang tu ia takhassus masing-masing. Jadi kata di dalam perkata hak Nabi Al-Khadir saat itu dia kata wahai Nabi Musa engkau ada ilmu khah tu hawi engkau saya tak tahu engkau tu ilmu engkau duk di engkau ilmu hak hawi saya boleh hadi engkau tahu bulan boleh hadi saya tu tahu saya tahu tapi engkau tak tahu. Kalau kita tengok sini ada satu kisah lagi iaitu kisah burung huhuk ni apabila Nabi Sulaiman nak muih dia apabila dia sapa klik mari kak dia kata wahai tuanku aku ada ilmu yang engkau tak tahu ilmu yang engkau tak tahu iaitu apa tu Balqis Raja Balqis sungguh jadi Nabi Sulaiman tak tahu
Tapi orang yang tahu supaya bunuh tahu satu hal ya, hal dengan Nabi Sulaiman tu bukanlah maksud, bukanlah makna kata huk tu lebih afdal daripada Nabi Sulaiman. Begitu juga kalau kita tengok Nabi Khidr dengan Nabi Musa, bukanlah makna kata Nabi Khidr tu lebih afdal daripada Nabi Musa. Tapi Tuhan nak ajar Nabi Musa, hal ni khah untuk Nabi Khidr, Nabi Khidir. Lepas tu hal lain tu boleh ada Nabi Musa lebih tahu, lebih banyak lagi. Sebab itulah Nabi Musa AS jadi ulul azmi, tapi Nabi Khidir bukanlah ulul azmi. Bagaimana nak lebih daripada Nabi Musa? Bahkan Tuhan wi satu bucu yang lebih afdal di segi ilmu kepada Nabi Khidir, tapi hal lain lagi boleh jadi Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khidir. Itu kena ya we kena dah. Kena ya we kena. Maka ini adalah perkara yang kita nak senar ataupun royak pada hari ini, supaya we dalam kisah kita dalam raikan wala reung ataupun satu hari satu kisah, kita nak we ada hak Nabi Khidir. Maka itulah sebab saya pilih pada hari ini. InsyaAllah minggu depan tu nak jadi kisah apa dan nak jadi orang panggil apa dia tu, insyaAllah kita main berjumpa lagi pada ruangan satu hari satu kisah raikan wala reung tiap-tiap hari Ahad dah pukul 4.30 sehingga 5.30. Hari ini sekadar ini dululah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال